could be us. Dah. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillah lillahi alqail, walillahi ala nasi hijjul baiti man ista'a ilai sabila. Wa ma kafara fa inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Muslimat sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, saya berpesan kepada diri saya dan sidang hadirin dan hadirat sekalian, marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan tetap tekun melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala tegahannya. Hanya dengan keimanan dan ketakwaan sahaja kita akan mendapat kejayaan di dunia dan juga di akhirat kelak. Di pagi yang mulia ini, khatib akan berbicara khutbah Idul Adha yang bertajuk Persaudaraan Umat Islam, Persaudaraan Umat Islam, Pengalaman Ibadah Haji dan Korban. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Muslimin dan muslimat yang berbahagia, kita sekarang berada dalam bulan yang mulia, bulan yang disyariatkan kepada umat Islam untuk mengerjakan ibadah haji. Allah Subhanahu Wa Taala telah mewajibkan ibadah haji bagi mereka yang berkemampuan untuk mengerjakannya. Sebagaimana masuk firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Imran ayat 97 yang telah dibacakan di permulaan khutbah tadi. Dan Allah mewajibkan manusia mengerjakan ibadah haji dengan mengunjungi Baitullah, iaitu sesiapa yang mampu dan berkuasa sampai kepadanya. Dan sesiapa yang kufur, ingkar akan jawapan ibadah haji itu, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak berhajatkan sesuatu pun daripada sekalian makhluk. Umat Islam yang mengerjakan haji tidak mengharapkan ganjaran selain daripada haji yang mabrur kerana ganjarannya adalah syurga. Rasulullah SAW pernah bersabda, bagaimana hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illa jannah. Satu umrah kepada satu umrah menjadi penghapus dosa di antara kedua-duanya, dan haji yang mabrur tiada ganjaran melainkan syurga. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dalam bulan ini juga Allah Subhanahu Wa Taala telah mensyariatkan ibadah korban, suatu ibadah yang diwarisi daripada sejarah pengorbanan agung yang telah dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam dan keluarganya. Pensyariatan ibadah korban telah dirakamkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran menerusi surah Al-Hajj ayat 34. Walikulli ummatin ja'alna masaka liyazkuru smallahi ala razaqahum min bahimatil an'am fa ilahukum ilahun wahidun falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Dan bagi tiap-tiap satu umat kami syariatkan ibadah menyembelih korban atau lain-lainnya, supaya mereka menyebut nama Allah sebagai bersyukur
akan pengurniaannya kepada mereka binatang-binatang ternak yang sembelih itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah walillahil hamd. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, Idul Adha pada tahun ini disambut dengan suasana berlainan kerana yang berlainan daripada tahun-tahun sebelumnya. Penularan wabak COVID-19 telah menjangkiti lebih daripada 836,000 orang dan mengorbankan lebih daripada 6,000 jiwa di Malaysia, membuat pihak pemerintah menetapkan prosedur operasi standard SOP dalam banyak hal sebagai langkah-langkah berjaga-jaga. Pelaksanaan ibadah haji dan korban turut terkesan kerananya. Pihak kerajaan Malaysia turut tidak dapat menghantar jemaah haji pada tahun ini ke Arab kerana Arab Saudi tidak membuka jemaah dari luar. Namun begitu, ia tidak memadamkan ruh dan matlamat pelaksanaan ibadah haji dan korban. Kedua-dua ibadah ini mengajar kita untuk terus mengukuhkan persaudaraan dalam kalangan umat Islam. Ibadah haji menuntut umat Islam dari pelbagai negara, bangsa dan warna kulit berkumpul bersama-sama sebagai satu jemaah dengan satu tujuan, iaitu semata-mata mahu mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga ibadah korban, hukum melaksanakannya adalah sunat muakkad, bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ibadah ini mengajar kita untuk saling bermuafakat, bantu-membantu antara satu dengan yang lain dan sekaligus dapat mengukuhkan persaudaraan sesama kita. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman menerusi surah Al-Hujurat ayat 10. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sebenarnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara, maka damaikanlah di antara dua saudara kamu yang bertelingkah itu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beroleh rahmat. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, la taba'adu wa la tahasadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana wa la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa salah. Janganlah kamu saling membenci, saling mendengki, saling bermusuhan. Jadilah kamu sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Tidak halal lagi bagi seorang Muslim tidak bertegur saudaranya lebih daripada 3 hari. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, sebagai umat Islam yang bersaudara, marilah kita mengambil pengajaran daripada pengalaman ibadah haji dan korban ini. Elakkan persengketaan, jauhi fitnah, memfitnah dan berburuk sangka sesama kita. Semoga kita sentiasa berada dalam ikatan persaudaraan yang kukuh. Hidup dengan aman, damai dan harmoni agar dapat menjadi benteng daripada serangan musuh-musuh Islam. Bab kata pepatah, bersatu teguh bercerai roboh. Rasulullah SAW pernah bersabda sebagaimana hadis yang diriwayatkan daripada Abu Musa radhiyallahu anhu. Al-mu'minu lil mu'mini kalbun yashuddu ba'duhu ba'da. Seorang mukmin bagi mukmin yang lain seperti bangunan, sebahagiannya menguatkan sebahagian yang lain. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah walillahil hamd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi mengakhiri khutbah di pagi hari yang mulia ini, marilah kita semua mengambil pengajaran terhadap perkara-perkara berikut. Umat Islam hendaklah meyakini perintah untuk mengukuhkan persaudaraan dan Islam adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala.
Kita diseru untuk mengelakkan diri daripada melakukan fitnah, berburuk sangka dan bersengketa sesama umat Islam. Kita sebagai umat Islam hendaklah mengelakkan diri daripada perpecahan dengan menjadikan Al-Quran sebagai pegangan. Auzubillahi minasyaitonir. Hello, assalamualaikum and welcome back to my YouTube channel. So di video kali ni akan nak buat vlog sempena raya Aidiladha. So kita akan review dulu makanan yang kita ada chef international dalam rumah ni daripada Itali. Nampak ni? Satu lauk 50 link kat description. Tak gurau-gurau. Okay, so ni terang sikit ni apa lauk apa kita ada kat sini. Okay, so kat sini kita ada beberapa jenis lauk. Kita ada kuah kacang yang kita ada sambal ikan bilis ya. Okay, kita ada sambal ikan bilis. Kita ada rendang daging. Ini Negeri Sembilan punya. Lepas tu ada rendang ayam. Sini ada kuah lodeh. Lepas tu kat sini ada ketupat dengan nasi impit. Kat sini ada kuih raya. Ada 6 je. Kita ada air teh tarik dan kita ada koktel. Kita sambung, kita orang nak makan dulu. Okay, so jumpa korang sekejap lagi. Kami mengucapkan selamat Hari Raya Aidiladha. Maaf zahir dan batin. Nampak muka Haikal kat atas tu? Okey, dan korang jangan lupa tekan dan subscribe. Thank you.